Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita bersiaran lagi untuk program Dr. N Live Table Talk. Okey. Maafkan kami atas sedikit kelewatan. Okey, kita tunggu sebentar untuk lebih ramai orang lain menyertai sebab hari ini kita ada topik yang cukup menarik. Topik yang orang kata hot, tengah hot sekarang, tengah panas iaitu suatu keadaan yang sedang melanda dunia, sesuatu kita kata pandemik serangan virus yang mana bermula di Wuhan, China dan kemudian menjadi semakin ganas. Strain yang pada asalnya kita ingat hanya menyebabkan demam biasa tetapi boleh menyebabkan kematian dan umur kepada mangsa-mangsa yang mati adalah semakin muda. Cuma hari ini kita tidak bercakap spesifik tentang coronavirus. Cuma kita nak cuba memahami apa sebenarnya yang menyebabkan sesuatu virus itu menjadi begitu ganas. Jadi sebelum Dr. N pergi lebih jauh, Dr. N ingin perkenalkan speaker kita pada hari ini. Okey, hari ini bersama-sama dengan Dr. N, di sebelah adalah Dr. Profesor Madya. Profesor Madya Dr. Mariatul Qabtiyah binti Abdul Razak. Selamat datang Doktor. Thank you Dr. N. Muda sangat Doktor ni, dia memang muda. Jangan tanya macam mana dia dapat Profesor Madya tu, nanti boleh email dia tanya. Subhanallah. Jadi kenapa kita jemput Dr. Maria hari ni Kerana Dr. Maria ini adalah salah seorang pakar dan juga penyelidik yang telah menjalankan kajian ke atas virus selama bertahun-tahun. Mungkin lebih 10 tahun Doktor ya? Lebih ya. Lebih 10 tahun. Walaupun dia nampak sangat muda, dia sangat dia telah memulakan pengajian PhD di United Kingdom pada usia yang sangat muda, fast track Doktor, tanpa master, daripada degree terus buat PhD. Sebab itulah Dr. Maria adalah antara pakar-pakar dan penyelidik yang kita boleh jadikan satu rujukan untuk bidang mutasi virus. InsyaAllah. Okey. Jadi sebelum kita tanya soalan Doktor, kita laju-laju je kan sebab banyak soalan kita tanya Doktor hari ni. Cuma sebab daripada kita buat study sikit background Doktor, Dr. N dapati Dr. Maria ni adalah antara orang kata pensyarah muda lah, penyelidik muda yang menerima geran yang besar Jumlah geran yang telah diterima oleh Dr. Maria dan juga pasukan atau tim dia bernilai lebih 1 juta ringgit. Bernilai lebih 1 juta ringgit. Jadi kita nak tanya Dr. Maria, buat apa dengan duit ni? Dr. Maria beli Ferrari ke apa Dr. Maria? Cuba kongsi sikit. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Dr. N. Pertama sekali terima kasihlah kepada Dr. N kerana menjemput saya ke rancangan ini. Okey, so terima kasih untuk segala pujian tadi. Alhamdulillah sebenarnya untuk grant saya tu itu adalah jumlah keseluruhan 1.14 juta tu sejak saya menjadi ahli akademik telah mendapat grant daripada UPM sendiri atau daripada kementerian, kita daripada Kementerian Pengajian Tinggi, daripada MOSTI dan baru-baru grant industri juga dengan company Udangkara. Dan baru-baru ini yang paling recent sekali grant international daripada UK yang tu bernilai setahun saja 348,000. Tapi oleh sebab COVID ni jadi grant tu kita dah lanjutkan ke 2 tahun. Jadi majoriti grant pendidikan saya adalah berkenaan dengan virus. Memang viruses daripada awal. Contoh virus yang I working on is smallpox virus. Lepas tu kita ada juga guna virus like particle, nodavirus. Lepas tu yang so semua berkisar pusing-pusing tentang virus dalam burung lah. So kajian I ialah virus dalam burung. I belum masuk ke human lagi because kalau virus dalam human ni dia lebih kompleks lah. Okay, lepas tu yang untuk grant international tu adalah terhadap avian influenza. So avian influenza virus dalam ayam. So kita cuba gunakan nodavirus sebagai virus like particle vaccine untuk melawan penyakit semua burung di dalam ayam yang memang masih sangat signifikan around the world lah, satu dunia. Kita masih lagi mencari jawapan atau solusi kepada avian influenza virus. Jadi bukan beli Ferrari Doktor ya? Tak ada, macam tu je lah. Okey, subhanallah. Jadi kan bila Dr. Maria ni kan diterangkan particle like virus semua ni.
Jadi mungkin sebelum kita pergi lebih jauh ya, kita mungkin ramai di luar sana yang tertanya-tanya doktor. Okey, sebenarnya virus ni apa? Kita dengar dia berbahaya lah, dia ada partikel lah, dia apa. Tapi sebenarnya virus ni apa? Dia ni kuman ke? Dia ni macam bakteria ke? Kulat ke? Apa sebenarnya virus, doktor? Okey, terima kasih Dr. Ann. Okay, untuk slide yang pertama saya ada tunjukkan, saya ada sikit tunjukkan tentang mikroorganisma. Okey, so sebenarnya selain daripada virus, kita ada juga kumpulan-kumpulan benda seni lain yang kita rasanya dah agak common lah. Di kalangan kita, pertama ialah alga. Kita ada alga hijau, alga brown alga yang nampak dekat longkang semua tu alga. Lepas tu kita ada protozoa, contoh ada letak kat sini daripada The Amoeba Boys, cerita Powerpuff Girls. So amoeba, paramecium semua protozoa. Kulat juga mikroorganisma daripada yeast atau cendawan dan juga bakteria. So Dr. Ann sendiri adalah microbiology dan sangat family bakteria ni agak memang dah sangat common sebab rasa semua orang tahulah kita ada probiotics, prebiotics tu semua adalah daripada bakteria. So kita ada lactococcus daripada air minuman yang macam yang mengandungi probiotics untuk badan. Dan kemudian kumpulan terakhir ialah viruses. Okey, tapi sebenarnya virus ni sebenar-benarnya dia tak sepatutnya dikategorikan bersama-sama dengan mikroorganisma. Kenapa? Sebab virus ni dia dalam keadaannya sendiri dia tidak bernyawa. Dia not alive. Kenapa saya katakan macam tu? Sebab virus ini dia memerlukan host ataupun perumah. Kalau dalam keadaan dia sahaja, dia sendiri, dia tidak dapat membiak pun. So dia macam robot. Dia macam robot berada di mana-mana, tetapi kalau tak jumpa host, dia tak dapat membiak. Jadi host ni atau perumah ni can be tumbuhan, haiwan ataupun manusia, apa-apa saja hidup. So virus dalam hal ini adalah kita boleh katakan sebagai parasit lah, parasit sebab kalau tanpa perumah mereka tak boleh survive. Jadi mereka akan mencari perumah untuk kelangsungan hidup. So dalam slide yang saya tunjuk ni memang banyaklah jenis virus dalam dunia ni. So ada tak contoh-contoh je yang paling common kita tahulah sekarang ada coronavirus. Lepas tu kita ada smallpox virus, kita ada hepatitis D virus, hantavirus. Yang paling best kita ada nama Mimi virus pun kita ada. Oh, macam tu Mimi. Mimi virus paling virus yang mempunyai morfologi ataupun bentuk yang paling besar. Dan bacteriophage yang kalau tengok movie kan, dia tunjuk ada gambar macam alien datang serang tu. Itu adalah jenis virus. Memang kita nampak bawah mikroskop, bentuk dia adalah begitu. Macam robot, doktor ya? Macam robot, macam robot. Jadi sebenarnya kalau doktor kata macam robot, dia ni tak makan. Yup, no. Dia tidak makan, dia tidak minum Jadi kalau dia tak makan, tak minum, kalau dalam keadaan biasa tanpa perumah, dia ni macam apa, doktor? Okey. Virus ni dia sebenarnya dia membawa material genetik. Genetic material. So genetic material mereka ni can be DNA atau RNA. So kita tahulah untuk manusia kita paling asas kita ada DNA kan. So untuk virus dia ada dua jenis. DNA virus ataupun RNA virus. Dia tak boleh ada dua-dua. Biasanya UDNA ataupun URNA. So kalau influenza virus dengan coronavirus mereka adalah RNA viruses. Kalau smallpox virus adalah DNA virus. Jadi dia macam kotak ke doktor? Dia macam kotak, dalam tu ada bahan material dia. Ya, genetik material so, dia. So dia diam-diam saja. Ya, dia diam. ikut bentuk. Ya, dia sebenarnya dia diam. Kalau dia ada dekat dinding ke, dia memang tak boleh buat apalah unless ada satu keadaan yang menyebabkan dia terurai. Macam suhu yang sangat-sangat tinggi, bila kita masak kan, suhu sangat tinggi akan menyebabkan partikel virus ni kotak ke apa benda yang merangkumi DNA dekat ataupun ada genetic material dalam tu terurai. So bila terurai, habislah dia macam tu saja. Oh begitu. Oh menarik ya. Jadi sebenarnya kalau anda di luar sana yang sedang mendengar ni kan boleh bayangkan kan, dia tak hidup, doktor. Dia tidak ada aktiviti apa-apa, diam-diam. Tetapi ketika dia jumpa perumah, maka dia akan mula membiak dan aktif. So macam mana tu nanti kita akan tanya lebih banyak soalan, doktor. Jadi sekarang ni kita biarkan dia keadaan misteri. Tetapi kita nak tanya terus doktor. So katakanlah virus ni tadi kan dia jumpa perumah dia.
So kita biasa dengar lah, kenapa demam? Viral fever sebab virus. Kenapa sakit perut? Oh, sakit perut sebab jangkitan virus. Kenapa diarrhea? Oh, sebab virus. Virus dan penyakit ni macam sinonim. Jadi sebenarnya kan, virus ni jahat ke? Adakah virus ni jahat sebenarnya? Apa pendapat doktor? Okey, terima kasih. So sebenarnya dekat situ ada 2 poin utama lah kalau nak kata. Pertama, macam mana virus tu menyebabkan kita sakit perut ke, atau kita demam ke, itulah mekanisme dia. Yang kedua, virus tu apa tadi? Dia maksudnya dia selalu sinonim dengan penyakit. Ya, okey, yang kedua soalan sama ada virus tu dia jahat ke atau tak jahat kan, ialah tu different thing sebenarnya. So saya jawab yang maybe pertama dululah, yang menyebabkan bila virus tu masuk, sebenarnya mereka pun nak survive. So so virus tu pun adalah kejadian daripada Allah. Memang malah Allah juga. Allah ciptakan macam kita juga. So mereka pun nak survive, meneruskan kelangsungan hidup. So bila dia berjumpa dengan perumah ni can be as small as the cell lah, sel yang masuk dalam badan ataupun sel tumbuhan pun boleh. Jadi di dalam tu dia akan menginjekkan DNA dia. DNA dia akan masuk ke dalam sel. Kemudian akan menggunakan mekanisme di dalam sel itu untuk menghasilkan lebih banyak anak-anak virus tu, ataupun kita panggil progeny virus lah. So anak-anak ini akan keluar daripada sel tu, dan bila dia keluar tu sebenarnya sel itu yang awal-awal sihat tadi dah jadi sakit sebab telah dijangkiti dengan virus ni. So sakit ni akan boleh bawa kepada kematian atau demam. Dan demam tu sebenarnya baik kalau kita kena jangkitan, demam tu baik. Kenapa? Sebab bila berlaku jangkitan dan bila ada sel yang telah terjangkiti ni, dia jadi dia mati kan, dia akan memberitahu badan kita yang lain, dekat sel lain, oh kita ada jangkitan dekat situ, tolong datang sel lain, tolong rawat keadaan di situ. So di sini kita panggil immunity badan. Jadi bila kita demam tu maknanya sebenarnya sistem badan kita sedang memberitahu sel-sel lain yang berada di tempat lain, sel immunity lain, untuk datang tolong hapuskan apa-apa jangkitan yang sedang menjangkiti kita. Jadi itulah sebenarnya reaksi badan kita untuk menentang penyakit lah, sebab tu kita demam lah. So, dan soalan kedua tadi, baik atau tak baik kan, I would say that since virus ni adalah parasite, maknanya mereka tak boleh hidup dalam keadaan sendiri. I would say susah nak jumpa dia kebaikan tu. Kebanyakannya dia membawa kepada kebinasaan, keburukan lah. Tetapi sebagai manusia yang I would say kita pandai, kita diberikan akal fikiran, kita cuba outsmart, kita cuba memanipulasikan virus yang jahat ini untuk kegunaan kita sendiri. So ada tiga yang paling utama penggunaan virus yang kita kata beneficial lah, membawa kebaikan kepada kita. Pertama, kita boleh guna virus sebagai viroterapi. Maknanya virus ini kita contoh kita target virus ini kepada sel kanser. Contoh virus yang boleh target sel kanser ialah Newcastle disease virus. So Newcastle disease virus ni dia ada reseptor. So reseptor ni yang mengecam sel yang mana. So reseptor dia ni hanya dapat mengecam sel kanser dan bukan sel-sel lain. So ini sangat powerful. So virus ini kita gunakan untuk merawat pesakit kanser dengan harapan supaya virus ini dapat serang, attack dan bunuh cancer cells. Kedua ialah gene transfer. So viral gene transfer ini adalah kita mengambil jujukan ataupun gene yang baru. So kita engineerkan atau kita melakukan kejuruteraan genetik untuk masukkan ke dalam DNA virus tu atau RNA untuk dibawa dan melakukan treatment. So contoh pesakit hemofilia, penyakit berkenaan darah. So dia ada sedikit maybe perubahan genetik dalam tubuhnya. Jadi kita gunakan virus ni untuk membawa gene yang mungkin dapat membetulkan sikit untuk treatment. So itu kita panggil viral gene transfer, dan can be anything lah sebenarnya. Topik dia agak berat kan, tapi I cuba simplify lah. And the third one is kita panggil viral immunotherapy. So immunotherapy ni maknanya kita cuba membawa gene atau genetic material melalui virus ni untuk boost kita punya immunity secara general. So kalau vaksin kita spesifik, you nak vaksin ni, you nak vaksin COVID, you nak bunuh virus COVID, you buat vaksin COVID. Tapi viral immunotherapy
dia lebih kepada untuk enhancekan imuniti kita secara general. So biasanya ni untuk kanser lah, kanser atau penyakit-penyakit yang imuniti badan dia rendah, so kita gunakan virus. So I would say kita, dengan kepandaian manusia lah, dengan ilmu yang telah kita gain throughout the years, dah lama kan, dah berpuluh-puluh tahun, kita cuba manipulasikan balik virus ini untuk kebaikan kita pula, macam begitu. tu. Terima kasih Dr. Maria, sangat-sangat menarik ya. Tetapi sebelum tu saya nak jawab salam dulu sebab tadi lambat sikit keluar ni. Okey, waalaikumsalam semua yang join. Terima kasih. Kita ada Puan Hani, Puan Azwani, Puan Sarifah, Puan Azida, Puan Aida dan mungkin ramai lagi yang lain. Boleh tak minta kongsikan kerana topik hari ini sangat-sangat menarik. Kita nak cuba fahami ya, apa itu virus dan mengapa dia boleh menjadi satu ancaman. Tetapi tadi sangat menarik bila Dr. Maria beritahu bahawa virus ni betul lah macam robot. Jadi bila macam robot tu, macam kita yang boleh programkan dia untuk kebaikan atau keburukan. Betul. Dan sangat-sangat mengujakan bila kita dapat tahu bahawa virus ni boleh membantu dalam rawatan kanser. Mungkin kerana macam Dr. Maria kata tadi, reseptor dia yang spesifik tu kan, dia ada reseptor yang mana dia boleh mengecam, dia boleh target yang sangat spesifik. So dengan cara itu, contohnya kalau dalam badan manusia tu ada sel kanser, maka sekiranya sel kanser sahaja yang ada kita panggil reseptor tu, maka virus akan target sel kanser dan memusnahkan sel kanser tanpa kita kata menyebabkan keburukan kepada sel yang sihat. So ini antara terapi ataupun penggunaan virus yang sangat-sangat bagus. Jadi memahami virus adalah perkara yang sangat penting. Sebelum kita takut dan tentu hala kan, macam sekarang ni bukan saya, Dr. N pun sendiri bimbanglah dengan apa yang tengah berlaku kat dunia ni kan. Tetapi rasanya memahami virus itu adalah perkara yang sangat-sangat bagus kerana kita boleh tahu sebenarnya dia ni macam mana, how to tackle karakter dia. Sebenarnya I would say kan, kita kata keep your friends close but your enemies closer kan. So sebenarnya kalau kita nak mengcounter balik kita satu musuh lah, I would say. Macam tadi kan contoh virus ni sebenarnya membawa kepada kebinasaan. So untuk menggunakan dia, kita kena mengetahui karakter dia. Dia ni sebenarnya macam mana. So itu kita kaji. Kena kenal betul ya. Betul Dr. Maria, subhanallah. Okey, jadi sebenarnya terjawablah soalan tadi. Kita tak boleh kata dia jahat atau baik. Dia macam tak ada sifat berjahat atau baik, dia bergantung kepada digunakan untuk apa. Dia boleh jadi biohazard weapon, dia panggil bioweapon pun boleh. Dia boleh jadi satu terapi pun boleh. So bagaimana dia digunakan, itulah dia punya tugas. Okey. Jadi kan doktor, kita nak tengok senario dunia sekarang. Sangat mengejutkan ya, apabila virus contohnya yang bermula di Wuhan ya, coronavirus itu, tetapi tiba-tiba kita dengar dia jadi lebih kuat, ada strain macam-macam dan dikatakan ini berlaku melalui mutasi. Dan Dr. M percaya bukan hanya coronavirus lah, kita bercakap tentang virus secara general. Maksudnya virus ni dia dah wujud sangat lama, tetapi macam mana sehingga sekarang dia menjadi lebih kuat dan sebagainya, dikatakan melalui proses mutasi. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan mutasi virus atau virus mutant tu doktor? Okay. Right. So sebelum kita pergi kepada konten atau kandungan yang lebih berat tentang virus mutasi, I nak tunjuk sikitlah few slides supaya kita dapat lebih mengenali tentang virus. So kalau ditunjukkan slide yang nombor 2. Okay. Slide yang kedua, ini adalah berapa besarnya saiz virus kalau nak berbandingkan dengan kita punya sel. So ada bunga pollen dekat situ, kita boleh tengok bawah mikroskop biasa saja, tetapi kalau virus kita memerlukan mikroskop yang lebih tinggi dia punya magnification. Next. Okey, slide yang ni I nak tunjukkan virus tu ada dekat, I dah cakap tadi, boleh can be daripada pokok, daripada haiwan. So I'm working on norovirus and smallpox virus. So kalau tengok ke sini, itulah dia punya structure atau gambar dia, bentuknya adalah begitu. So sangat berbeza-beza. Dan kalau tengok coronavirus tu, gambar yang dia ambil berasingan daripada India, daripada China dan juga daripada US. Dan memang coronavirus tu dia ada spike dekat tepi tu. Sebab tu kalau kita tengok yang Didi and Friend ke ataupun iklan-iklan yang lain on coronavirus, dia ada spike tu. Memang nampak macam tu di bawah mikroskop. Okay, next. Okay, dan ni I nak tunjuklah yang tadi katakan, bila I katakan virus membawa kepada kebinasaan tu, sebenarnya memang dah banyaklah pandemik berlaku dekat dunia kita ni. Sejak kalau tengok
Plague of Justinian tu daripada 483 BC lagi telah berlaku, dan Black Death dan banyak sebenarnya. Dan macam mana sebenarnya mereka boleh tahu yang telah berlaku pandemik sebelum ni? Okey, banyaklah bukti-bukti. Salah satu buktinya daripada pakaian yang tu, gambar yang orang dengan muncung tu sebenarnya gambar ayah ambil dekat Muzium Negara. Masa tu mereka ada buat exhibition on viruses. So memang ada pakaian tu, pakaian isolasi. Memang mereka pakai tu untuk mengelakkan daripada jangkiti. Dan kemudian dijumpai graveyards ataupun kubur yang tertanam banyak-banyak rangka tulang. Dan daripada rangka tulang ini mereka ambil sampel DNA daripada gigi ataupun daripada bahagian lain, dan mereka jalankan kajian dan dapat mengesan virus DNA. So DNA itu agak stable lah, sebab tu kita boleh mengetahui ini mungkin disebabkan oleh virus-virus ni. So kalau tengok Spanish flu 50 juta. So sangat tinggilah yang tu masa tahun 1918 hingga 1919. Dan kemudian smallpox virus ni tak berapa nampak sebab dia endemik kan. Smallpox tu dia banyak tempat dekat Japan, dekat Malaysia semua, tapi total memang 500 juta macam tu. Jadi nak cakap that memang virus ni sudah berada dengan kita sejak zaman dulu lagi, dan memang kita sentiasa cuba melawannya sebelum diserang kita. So persediaan kita sebelum diserang lah macam tu. Okay, next. Okay, yang ni I skip je lah. Yang ni sebenarnya I nak, tak boleh lah skip sebab this is a good info untuk bezakan smallpox dengan chickenpox. Ada yang kata chickenpox tu sebenarnya sebenarnya smallpox. Sebenarnya tidak. Dia adalah dua benda yang berbeza. Mungkin daripada pox, jenis pox virus yang sama, tetapi simptom dia adalah berbeza. So smallpox bila dijangkiti memang boleh menyebabkan kematian. Sangat teruk lah. I tak nak letak gambar lah sebab gambar dia I rasa bulan puasa ni you tak sanggup nak tengok. So memang sangat banyak bintik, dan memang kalau tengok jumlah kematian dia sangat tinggi lah. Dan masa tu mungkin rekod mereka tak seperti sekarang. Jadi jumlah tu kita susah nak tahu, tapi berlaku dekat Jepun, dekat US, dekat semua tempat lah, dekat British semua. Chickenpox yang kita kena sekarang ni sebenarnya disebabkan oleh virus dipanggil varicella zoster virus. So sikit-sikit je untuk trigger kita immunity, dan kita insya-Allah taklah seteruk sampai membawa kepada kematian, kecuali tidak dilakukan apa-apalah. Okay, now kita pergi ke mutasi lah. Mutasi virus yang Dr. N. The next one. Okay, ni I cuba next slide. Okay, ni tak apa, kita skip pasal influenza. The next one. Okey, virus mutasi macam mana dia berlaku. Okey, I cuba simplifykanlah kepada dua. Don't be takut dengan gambar-gambar ni. Tak ada kan, kita belajar ni yang paling senang sekali I nampak I dapat dia punya gambar kan daripada Breakthrough website ni. Okey, dia ada dua jenis macam mana mutasi virus berlaku. Antigenic drift dengan juga antigenic shift. So antigenic drift tu kalau tengok dalam virus A, dia ada banyak yang cakap tadi kan, dia punya DNA atau RNA yang akan translated into protein. Dia akan menjadi protein apa? Protein untuk spike ke? Protein untuk capsid, dia punya cengkerang ke shell kan? Okey, bila satu daripada protein ni termutasi, dia boleh menjadi virus B. Macam tu. So satu je dekat situ, so kita panggil ni antigenic drift. Dan kedua adalah jenis antigenic shift. Yang ni lebih jarang berlaku sebab ia berlaku apabila dua jenis virus yang berbeza berada dalam satu host. So bila berada dalam satu host, mereka boleh reassort. Mereka boleh jumpa dan interact and then bertukar genetic material di dalam perumah itu. So itu menyebabkan antigenic shift lah, memang totally shift. Memang new virus dia mempunyai genetic material yang berbeza. So kesan daripada ini ialah, kalau tengok gambar di bawah itu, antibody yang sedia ada dalam badan kita dah tak dapat mengesan yang virus baru tadi, yang virus mutated virus tadi. So next slide, kalau I boleh tunjuk, sorry sebab I pensyarah kan, so I suka untuk tambah sikit biar bagi nampak, biar bagi faham doktor, betul. Sebab pada I info dia tidaklah terlalu kompleks kan, boleh faham insya-Allah. Okey, contoh-contoh mutasi dalam jin kita. Okey, ni bukan saja mutasi dalam virus sebenarnya manusia pun melalui mutasi. Haiwan pun melalui mutasi, cuma dalam manusia mutasi kita tak berapa pantas lah, macam satu dua nukleotid kita hilang, tiba-tiba kita sebelah mata kita jadi biru ke apa, tak ada. So dalam manusia kita punya mutation tu sangat lambat berbanding dengan
virus sebab yelah size genome size semua. Okey. So kalau tengok jujukan ni adalah normal DNA sequence kita. So kalau DNA kita contohnya kita ada 4 lah, A, T, C dengan G. Itu je kita punya main component. Tapi sequence ni panjang. So dalam manusia jujukan A, T, A, G ni 2.9 bilion. 2.9 bilion ya dalam manusia. Dalam Fowlpox virus hanya 300,000 dan dalam jenis coronavirus 26,000 hingga ke 31,000. So bayangkan virus dia cuma jujukan dia 26,000 saja, manusia 2.9 bilion. Jadi kalau yang manusia mempunyai 2.9 bilion jujukan ni, sedikit perubahan dia tidak mempengaruhi lah, sangat. tak nampak taklah kita tumbuh kepak ke tak ada X tidak ya. Betul. Tapi kalau virus yang baru ada 26,000 ni, sedikit perubahan dia dah boleh mengubah dia punya fungsi dan struktur. So contoh-contoh perubahan mutasi ni, yang pertama ialah penggantian. Kalau tengok dekat situ, huruf T tu dengan A tu bertukar. Sepatutnya kalau dekat atas yang normal kan C dengan G kan dia pair, tapi yang dekat penggantian tu C tu dia jadi T. So dah berubah dekat situ tu satu mutasi. Kita panggil point lah, point mutation. Penambahan yang kedua ialah apabila nukleotid yang tak sepatutnya ada, jujukan yang tak sepatutnya ada macam C tu tiba-tiba tertambah. Dan yang ketiga penghapusan ialah yang A tadi macam normal A atas tu tiba-tiba terhapus. Hilang. Ya, jadi ini ialah jenis-jenis mutasi yang boleh mempengaruhi struktur dan fungsi. So ini yang berlaku dekat kita punya spike protein sekarang ni. Kalau yang S protein tu kan, kalau mereka kata oh ada mutasi, sebenarnya ia adalah melibatkan jujukan ataupun sequence DNA inilah. Perubahan pada spike maksudnya apa? Contohnya macam virus, perubahan tu berlaku pada spike dia. Ya, boleh di luar tu ya. Dan Dr. Maria kena terang sikit spike tu apa dan apa kegunaan spike tu. Okey. Ini kita pergi slide sebelum ni lah. Slide sebelum ni yang ada gambar influenza tadi. Back 2 slide. Rasa slide ke-6. Okey, ni okey, ni I kasih contoh influenza. Sebab apa? Influenza, kita dah mengenal influenza agak lama lah. Influenza dah berada dengan kita kalau tengok daripada 1918. So kita dah memang study influenza ni very well. So kalau tengok dekat tepi dia tu, ada dia punya macam protein yang tajam-tajam tu. Okey, yang ni yes, okey, untuk influenza kita panggil protein tu protein HA dengan NA. Tapi kalau untuk COVID, dia ada macam tu juga tapi ia dipanggil S protein. S protein, dan S protein ataupun protein yang memang dekat luar tu macam HA dengan itu adalah protein yang paling penting. Sebab apa? Sebab bila virus ni datang kepada sel, protein ini yang pertama yang akan attach. Yang akan attach tu dia melekat dekat sel tu. Jadi protein yang paling penting. Kalau kita dapat menghalang protein ni daripada melekat kat sel, so dia takkan jangkit lah. Tidak boleh jangkit. So dia ibarat macam magnet ke doktor? Macam ini, contohnya satu hujung tu kita panggil kutub utara, satu kutub selatan. Bila dia berjumpa dan dia adalah sesuai, maka dia akan melekat. Ya, sesuai itu adalah reseptor tadi. Reseptor tadi dia mesti tepat dengan protein atau spike yang berada di luar virus. So sekiranya berlaku mutasi dan berlaku perubahan pada spike ini, ini yang mungkin boleh mengubah apa? Dia boleh melekat kepada lebih banyak host mungkin ya boleh. So kita tengok contoh ya, ambil contoh coronavirus lah, senang. Kalau perumah asalnya ialah dalam contoh dalam kucing dalam kucing. So dalam kucing ada coronavirus, dalam kelawar ada coronavirus. So dia punya reseptor tu hanya boleh menjangkiti kucing ataupun bats. Tetapi jika berlaku mutasi kepada dia punya jujukan DNA tu, tiba-tiba sama jujukan tu dengan reseptor yang ada dalam manusia. So reseptor inilah yang akan mengenal dan akan menjangkiti manusia yang pada awalnya tak ada pun reseptor tu untuk mengesan tu. Jadi itulah yang mengapa spike protein tu ataupun yang protein dekat luar tu yang paling penting. I tunjuk contoh dengan influenza sebab yang HA protein dekat luar tu pun kita cuba manipulasi lah supaya tidak berlaku attachment tadi kepada so sel. Itu salah satu cara yang mungkin dilakukan oleh pihak saintis untuk elakkan virus ni daripada boleh attach. Jadi bila dia tak boleh attach, maka serangan ataupun jangkitan tidak boleh berlaku sama sekali. Jadi memahami dan memanipulasi protein di luar ini atau spike tadi adalah sangat penting kepada para saintis terutamanya dalam mencari satu kaedah untuk menghalang jangkitan virus daripada terus berlaku. Ini sangat-sangat menarik ya. Hari ini mungkin topik kita sedikit mendalam.
Tetapi rasanya Dr. Anne rasa topik ni sangat menarik sebab kita perlu faham. Kita perlu faham. Sebab tu juga mungkin kenapa kan contohnya kita nak kata kena kerap basuh tangan semua tu kan, mungkin bila virus tu mula melekat dan kita cuci tangan dan dia tercabut, jadi dia tidak boleh menjangkiti. Senang ayatnya macam itulah, tercabut kan. Maksudnya interaction ataupun perhubungan virus punya protein dengan sel manusia ataupun sel perumah dia bila berlaku, itulah titik awal bagaimana dia boleh menyebabkan jangkitan. Ini sangat menarik ya. So Dr. Anne harap walaupun dia sedikit berat mungkin topik hari ini, tetapi Dr. Maria telah menerangkan bagaimana mutasi itu berlaku dengan sangat paling simple lah, insya-Allah. Sangat simple, sangat surface untuk Dr. Maria jelaskan 3 cara tadi bagaimana point mutation ataupun mutasi yang berlaku pada nukleotid itu boleh berlaku. Dan bagi virus, sedikit perubahan boleh memberi perubahan yang besar, impak yang besar berbanding manusia sebab manusia ni dia kompleks. Kita ada 2.9 bilion jujukan, hilang satu macam tak ada heran lah. Tapi bagi virus, kalau hilang satu tu dia boleh mengubah protein dan sebagainya, dan juga mungkin dia jadi itu yang orang kata lebih ganas. Lebih ganas. Kalau I boleh tambah, biasanya mutasi ni berlaku ialah untuk survival ataupun untuk kelangsungan. Jadi, virus tu sendiri. Virus tu sendiri. Jadi seperti juga manusia, kita ingin survive kan, kita akan adapt. So kalau you dicampakkan kepada pasir, you cuba mencari alternatif macam mana untuk adapt dalam kawasan tu. Sesama dengan virus ni, macam tadi contohnya virus yang berada dalam kucing tadi, dah lama dah ada dekat situ, tak ada masalah. Tapi jika kita ganggu ekosistem dia, I tak tahulah, ada sesuatu yang you lakukan kepada animals kan, pada haiwan ni, mereka hilang virus ni, hilang perumah, mereka ingin mencari perumah yang baru. Ini akan menyebabkan mereka mutate lah, mereka akan mutasi supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan. So nak cakap mereka jahat pun susah sebab mereka pun nak survive, kita pun nak survive macam tu. Jadi kita kena osmat, kita kena lebih bijak. Kita kena lebih bijak sebab kita memang sepatutnya makhluk yang lebih bijak, doktor. Begitu ya. So sangat menarik ya bila Dr. Maria kupas tentang mutasi virus. So inilah antara penyebab kenapa virus boleh menjadi lebih ganas atau mungkin hilang fungsi. Tetapi yang kita fokus sekarang adalah virus yang menjadi lebih ganas sebab itulah isu yang sedang berkitar di dunia sekarang ni kan. InsyaAllah. Jadi kan doktor, apabila virus ni dia termutasi dan dia menjadi lebih ganas kan, of course kita tahu antara yang dia boleh sebabkanlah penyakit. Tetapi boleh tak Dr. Maria kongsikan kan, apakah lagi kesan-kesan terburuk yang mungkin berlaku apabila mutasi virus tu terjadi kepada sesuatu virus? Okay, next slide. Okay, slide ini agak penting lah selepas slide next. Kita tengok slide dulu ya. Untuk kita terangkan ya. So macam biasalah cakap dia lecturer kan, dia kalau tak ada slide tu susah sikit nak bincang. So nampak next. Yang ada yang slide nombor 9. Okey, di mana I tunjukkan varian yang berlaku sekarang. Okey, so ini lebih spesifik lah kalau Dr. Anne tanya apa kesan yang terjadikan, apa yang kesan buruk tentang mutasi. So I sentuh yang ni memang terang-terangan mutasi berlaku dan apa yang berlaku kepada impak dia. Ya, impak dia, karakter dia macam mana. Okey. So inilah varian-varian daripada yang kita patut risaukan. Kita panggil variants of concern. Dia WHO lah yang mengkategorikan. Kenapa? Sebab apabila berlaku varian ni, dia punya kesan itu adalah lebih teruk kepada manusia. Maknanya contohnya varian US varian US tu dan varian Brazil tu, kebolehjangkitan dia telah meningkat sebanyak 20% daripada varian asal. So bukan varian asal lah, maknanya daripada virus asal kita panggil wild type. So bila berlaku mutasi, ia boleh meningkatkan kadar kebolehjangkitan. So ingat mutasi dia kadang-kadang boleh membawa kepada kebaikan, boleh membawa kepada keburukan. So kalau virus ni dia mutasi supaya dia dapat lebih menyerang kita. So dekat sini I nak share sikit lah supaya public faham sikit apa yang dimaksudkan dengan
N501Y. So kadang-kadang KKM kan dekat Facebook dia kan, dia main tulis je D214G, D614. So public ni tanya apa benda dia kan. Ya, tak, dia tak sesusah itu, tak saya itu. Sebenarnya apa yang mereka cuba katakan ialah location ataupun point dekat mana berlakunya mutasi tu. Okey. Kita tengok contoh UKB point 1.7 So dia tulis kat situ N501Y. Okey. So N itu adalah sebenarnya sejenis amino acid. So bila tadi ingat tak yang I tulis AAA, ATT tadi kan? Okey, kalau AAA 3 DNA itu dia akan menghasilkan satu amino acid. So kalau ATG dia akan hasilkan satu amino acid. So amino acid sekarang ni agak common kot. Orang kadang-kadang cosmetics pun dia kata kami ada tambah amino acid lah. So amino acid tu membawa kepada protein. So daripada amino acid dia akan translate kepada protein. So amino acid N itu yang pada asalnya N dalam rujukan tadi kan saya cakapkan di location 501 terubah menjadi amino acid Y. So itu dia sebenarnya. Maknanya kalau kita tadi saya cakap virus corona ni dia punya jujukan tu lebih kurang 26,000 ke 31,000 letters ataupun jujukan lah, ada berapa banyak sequence dia kan. Jadi kita tengok nombor 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi di location ke 501 terubah. Jadi yang itu kalau P681H maknanya di location 681 terubah. So yang itu ada tanda segitiga tu maknanya terdeleted, terhilang. Ingat tak konsep yang I cakap tambah lah apa tu. So memang kita apply betul-betul dekat sini lah. Kalau so tengok yang Brazil P1.2 tu dia ada V1176F, maknanya dekat location 1176 bertukar kepada F. Dan kalau kita sebut tentang mutasi kan, dia tidak boleh, dia bukannya satu atau dua mutasi je lah. Biasanya dia melibatkan lebih daripada satu atau dua mutasi untuk betul-betul virus tu memberi kesan kepada umum. Maksudnya perubahan itu bukan satu mutasi, lebih daripada satu mutasi itu yang boleh menjadikan virus itu kita nampak impak kepada mutasi itu ya. So kita tengok contoh tapi ada mutasi yang memberi impak yang buruk, ada yang tidak signifikan. Maknanya contohnya I rasa lah ada macam K417N tu mungkin tidak memberi banyak sangat kesan kepada fungsi virus tu, tetapi yang E484K dengan yang L452R ni bila you ada mutasi tu dia jadi lebih ganas. So yang kalau I boleh sentuh yang variant India tu kan, India sekarang mereka katakan tengah-tengah ni. Variant India dia kata double mutation. Apa tu double mutation kan? Apa tu double mutasi? Sebenarnya mereka nak nyatakan dalam variant India tu ada dua mutasi penting yang common dekat varian lain. So iaitu the L452R dengan E484Q tu kalau tengok dekat lain-lain variant pun ada wujudnya benda ni, tapi dia ada dua-dua ni memang yang sangat penting lah, yang sangat memberi kesan. Sebab tu mereka namakan double mutation. Tapi tak bermakna dia ada dua mutasi ni, tidak. Dia ada mutasi lain, tetapi mutasi lain tu tidak signifikan untuk memberi tapi kesan. Tapi dua ini yang bila berlaku menjadikan virus itu lebih ganas. Kita panggil lebih ganas tu dalam erti kata dia boleh jangkitan, boleh menjangkiti dengan lebih cepat. Dia boleh mungkin dulu kita kata dia daripada droplets dah jadi airborne macam tu, betul So airborne tu sebenarnya macam ni konsep airborne tu. Kalau nak katakan virus tu kita shed dalam badan kita ada virus tu contoh kan, kita bersin dan dia keluar. Dia menjadi airborne tu bila populasi tu terlalu ramai, terlalu padat. Jadi bila you bersin ke dia akan berada di awangan. Tapi kalau kita mempunyai social distancing, I rasa dia tak boleh jadi di awan ke apa, sebab di udara tidak, because you bersin dan dia akan jatuh ke bawah. So within 1-2 meter macam tu je. So yang bahaya ialah tempat crowded lah. Sebab crowded kalau semua ada carrier dan dia memang berada di udara. Sebab itu sangat penting kita mematuhi SOP yang sekarang. Betul kenapa kita kena maksudnya penjarakan sosial, kenapa kita kena pakai face mask, kenapa kita kena ikut semua tu adalah untuk mengelakkan kita panggil mudahnya untuk virus ni tersebar kepada yang lain macam tu. So terdiam sejak dengar kan, bila kita dengar yang mutasi itu kan sangat menarik. Walaupun mungkin hari ini bagi sesetengah audience rasa macam
tak biasa dengar atau topik ni agak berat, tetapi sangat-sangat perlu untuk kita memahami sebab kita nak ambil tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku kat dunia ni berdasarkan sebab mutasi virus ni bukan pada corona saja. Dia memang dah berlaku daripada zaman dulu. Daripada zaman-zaman dulu dan bukan hanya virus manusia, baik daripada kucing, daripada kelawar, daripada ular, macam-macam, semua tu ada dia punya virus yang spesifik, tetapi kemudian dia dah mula berubah, sama ada dia dah mula boleh cross, maksudnya daripada virus kelawar dah boleh jangkit manusia, ataupun dia dah orang kata dia semakin cepat, lebih cepat membunuh. So apa dia punya reaksi, maksudnya macam mana dia menyebabkan reaksi host tu lebih cepat, kesan tu semua bergantung ataupun berlaku daripada mutasi tadi. Kalau ingat kita ada influenza kan, virus semua burung dulu, H1N1 mereka kata swine, H1N1 mereka kata asalnya maybe bukan daripada manusia, tapi sebab berlaku perubahan reseptor tu maka boleh menjangkiti kita pula dia. Jadi kita tak boleh hadkan limit, kita kata oh cuma coronavirus je kita baru dengar sekarang ni kan, tidak. Sebenarnya ia telah berada dengan kita agak lama. Zika, contohnya Zika virus pun, Zika virus, tetapi mungkin sebab kita dapat mengawalnya lagi, tak seperti yang corona ni dah widespread kan, pandemik. Jadi fokus kepada corona ni lebih lah sikit, the COVID ni lebih sikit lah. So kalau I boleh tambah sikit tadi kan, walaupun agak klise kan kata social distancing, you kena basuh tangan, nampak macam alah you tak nampak pun benda ni betul ke virus ni ada kan, nampak agak klise, tapi sebenarnya memang sangat penting, memang sangat relevan. Contohnya you jangan berada tempat yang crowded, macam cakap tadi lah, you tak tahu kan within berapa meter you boleh mendapat partikel-partikel virus ni dekat you, dan you hidup maybe masuk dalam badan, dan bersentuhan carrier tu dia boleh je mempunyai partikel-partikel dekat tangan dia. So sebaik-baiknya kita elakkan daripada bersentuhan, sebab mungkin risikonya bukan kepada kita tetapi kepada anak-anak, kepada ibu bapa. Mungkin kita antibody kuat, tak apalah kita sentuh orang, tetapi lepas tu kita bawa virus tu, kita sentuh anak kita, ya Allah, nauzubillah kan, mungkin yang immune system dia lebih rendah berbanding kita. So, kita jaga tu sebenarnya bukan, I selalu tekankan kan, kita jaga bukan untuk diri kita, tapi kita jaga untuk orang sekeliling kita. Kita tahulah oh badan kita memang kuat, okay, tak ada masalah you kuat, tapi fikirkan tentang orang lain juga lah. Begitu, kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. Jaga semua. Kita jaga semua. Begitu. Jadi kan, kita dah bercakap kan, kita dah kenalan apa itu virus. Kemudian kita dah tahu mekanisme kenapa dia jadi lebih teruk atau lebih ganas. Melalui mutasi kita pun dah fahami sikit bagaimana mutasi berlaku dan impak terburuk hasil daripada mutasi. Dan sekarang Dr. Maria dah ajar kita macam nak baca coding tu. Sebelum ni kita baca di 214 dah macam di 24 dah macam di durian dah jenis kan. Jadi sekarang kita dah faham, oh rupanya itu adalah di mana point tu apa ni berlaku dan apa perubahan yang berlaku dekat amino acid itu. Okey, sekarang doktor kita nak tengok sikit isu semasa ni kan. Jadi kalau Dr. M boleh tanyakan pada Dr. Maria tentang virus COVID-19 yang dulu bermula di Wuhan, kini dikatakan menjadi sangat ganas hingga menyebabkan kematian yang banyak, terutama yang kita tengok sekarang India lah. Jadi apa komen doktor tentang situasi ini dan berkaitan dengan isu semasa yang kita sedang hadapi ni? Apa komen doktor? Right. Okay, kita memang agak kalau tengok agak sedih lah, sangat sedih kan dengan situasi yang berlaku di India. Kesian I pun tengok sikit je lah video sebab tak sampai hati kan, tak sampai hati. Kita kesian tengok tak cukup fasiliti semua. So sebenarnya I would say that mutasi itu memang boleh berlaku, tetapi bagaimana kita respon kepada keadaan semasa yang berlaku. Mungkin di India kesilapan mereka mengumumkan kejayaan terlalu awal, kejayaan kepada virus ini. Sebenarnya kita diserang. So kita anggap kita ni paling besar dan paling pandai dekat bumi ni, jadi kita dominan. Kita tak tahu sebenarnya ada makhluk lain, contohnya virus atau bakteria, mereka juga nak mendominasi dunia ini. Mereka boleh, so mereka mencuba supaya mereka mereka masih berada di kalangan penduduk di India. Jadi apabila mereka gagal mematuhi SOP itu di saat virus itu masih lagi bersama mereka, itu kesilapannya. Dan jadi
penyebaran tu berlaku dengan agak sangat drastik ya, sangat drastik. Bila mass gathering berlaku, ia menyebabkan virus yang tadi memang berada dalam badan tu dibawa ke ceruk-ceruk lah, ke kampung-kampung. So ini memang sangat merisaukan ya kalau tengok keadaan dulu ya, tahun lepas Christmas ya, masa Christmas di UK. So sambutan Christmas ni mereka pun berkumpul kan. So tiada pengumuman supaya jangan sambut Christmas ke apa. Dan daripada inilah berlaku mereka punya second wave juga. Sebab apabila telah berkumpul dan senang virus ni untuk menular, tersebar dan kita susah nak tahu siapa sebenarnya yang membawanya sebab kita dah asyik, kita dah berkumpul kan, mungkin you yang bawa, mungkin you yang bawa macam tu. Jadi dengan populasi India yang sangat-sangat tinggi ya, berapa juta kan lebih, mereka I would say mereka kena, pertama memang kena social distancing lah, walaupun I would say still agak susah dengan populasi mereka susah. Padat ni? Padat ya, padat. Tapi itu memang perlu. Kita tengoklah kalau di Malaysia kita pun nak mengurung diri kita sendiri pun susah kan, kita kena keluar juga beli makanan ke apa. Jadi cuba kawal lah, cuba kawal. Kita tak naklah berlaku seperti di sana apabila penyebarannya kita dah tak tahu siapa yang bawa ni. Sebab semua orang touch atau berkumpul, interacting with each other. So tapi jangan risau, yang I kata tadi, nama dia memang mencegah lah, variant double mutation kan, double mutation India yang lebih teruk macam tu. Sebenarnya mutasi itu mutasi yang sama juga seperti sebelumnya, cuma mungkin kadar kejangkitan dia meningkat sebanyak 20% macam tu. Dan again kita kena mengenali kita punya musuh. Karakter dia macam mana? Karakter dia, I kata tadi, dia boleh shedding, dan bila dia masuk you akan demam. Jadi you dah tahu dah simptom dia. Kalau you demam, tolonglah jangan keluar. Jadi terus sebenarnya isolatekan diri. Ya, benda ni I rasa untuk situasi sekarang ni, kita dah tahun kedua kan, kita dah tahun kedua hidup dengan virus COVID ni. Jadi sepatutnya kita dah makin mengenali lah. Kalau you kahwin kan, baru sebulan 2, you tak kenal lah, tapi dah 2 tahun kahwin, patut dah kenal lah perangai dia macam mana. Jadi I harap, I minta tolonglah kepada semua kan, memang kita kena mematuhi SOP tu. Contohnya kan, kita pergi shopping mall, ada sales girls ikut kita. I biasalah kan, sales girl ikut dekat-dekat kan. Jangan malu kita cakap dengan dia, dik, sorry dik, jarak sikit. Jadi mereka sepatutnya faham, sebab sekarang semua orang terkesan ya, satu dunia pun sebenarnya menghadapi benda ni. Dan contoh lagi satu, salam kan. So salam, kita dah biasalah, of course saudara mara kita datang, kita nak salam kan. Tapi dalam situasi COVID ni kita tak tahu sama ada yang datang tu mereka ni pembawa, sebab kadang-kadang pembawa tidak mempunyai simptom. Jadi kita sepatutnya datang kedua ni kita dah pandai menolak dengan hemah lah. Kita cakap, minta maaf tak boleh salam, sebab you tak bercakap sebab apa pun, orang sana akan dah tahu dah sebab apa you tak boleh salam. So tak bermakna bila tak salam tu kita tak hormat, tidak. Kita sudah ada awareness. Kita dah hidup tahun kedua, dan I takut bukan tahun kedua saja kita hidup dengan virus ni. Kita tak tahu lagi berapa tahun kan, kalau you tengok kan program vaksinasinya macam mana. Dan kita tak tahu behavior or character of this virus, sebab baru sangat lagi dengan kita, baru 2 tahun. Sebenarnya agak barulah untuk kita mengenali kan. Yelah, again kalau you kahwin baru 2 tahun, you mungkin memerlukan lagi 10 tahun untuk betul-betul mengenali you punya partner kan. Samalah dengan virus ni. Jadi I rasa ya kita risaulah, kita dengar varian India dah sampai di Malaysia kan. Kita dengar ya, dan kita cuba. So salah satu apa perkara yang kita boleh lakukan sekarang, memang kita cuba mengisolatekan diri kita sendiri. Tak apalah orang lain nak keluar tu, itu mereka kan, tapi kita start dengan ourselves dulu. Kita dah faham virus tu macam mana, kita faham cara untuk contain kan, untuk mengawalnya. Kita seboleh-bolehnya kalau tiada urusan penting, janganlah keluar. Macam tu, kena jaga kita kan jaga diri kita, sebab itulah cara kita nak lawan dia kan. Jadi kalau macam demam, kalau bakteria tu mungkin ada antibiotiknya, tapi virus ni kita tak nampak, dan mungkin ada yang tak ada simptom. Jadi kita memang kena jaga tu bermula dari diri sendiri. Jaga, elakkan daripada dijangkiti atau menjangkiti. Sebab ada yang tak ada simptom. Betul. Atau mungkin kita ni, mungkin kita tak terjangkit dan kita bukan pembawa, tetapi kita pergi mana-mana kita pegang itu, kita pegang ini, rupanya dari tangan kita ada pula terpegang eskalator ke apa, bekas maksudnya yang ada virus. Balik rumah kita pegang anak, tak cuci tangan. So benda-benda tu semua kita mungkin pandang remeh, tetapi inilah mungkin yang boleh menyelamatkan satu lagi nyawa kan doktor. Sebab virus ni tak perlu banyak, seekor pun cukup. Kalau dia boleh attach, dan maksudnya dia punya laluan tu boleh sampai masuk dan sampai dia boleh beranak, sekali dia
dia beranak, dia tak hasilkan dua. Dia bukan beranak kembar. Dia beranak berapa banyak Dr. Maria? Banyak, alamak. I tak kira Boleh lah sampai partikel. juta kan? Boleh sampai juta. Satu partikel. I tak tahulah the exact number, tetapi poinnya ialah yang tak nampak tu tak semestinya tak ada. Ya, Yang tak nampak tu tak adalah you tak nampak maknanya ini semua benda tipu. Tidak. Tidak. Kalau kita tengok mikroskop betul-betul memang adalah, tapi memang tak boleh tengok dengan mata kasar. You kena tengok bawah, bukannya mikroskop biasa pun, kena mikroskop elektron lagi untuk terlalu kecil. Terlalu kecil, tapi dia ada. Macam mana kita tahu dia ada? Dengan segala simptom yang kita dapat tu, dan sekarang dengan kemajuan teknologi kita boleh tahu jujukan dia punya sequencing tu. Kita ambil macam sekarang semua orang pun tahu PCR kan? PCR, semua orang pun tahu PCR. So kita buat analisis. Oh, betul ada jujukan. Ingat tadi I buat yang sequence AAA, TTG, itu memang itulah yang kita baca. Memang itu yang so jujukan tu dia tengok, oh ini sequence ini adalah sequence daripada COVID. Oh, so you positif COVID. Macam itulah. Sebenarnya macam tu yang tanya apa sebenarnya PCR yang dia buat ni. So sebab tu PCR tu dia lebih sensitif. Kita tahu you ada tak virus tu, sebab memang you tahu sequence tadi yang I tulis AAA, ATG, memang panjang tu. Kalau you jumpa dalam PCR analisis, maknanya so dia punya rujukan tu lebih kurang macam kad pengenalan lah doktor. Dia tidak akan betul. sama dengan benda yang lain. Betul, macam betul. kad pengenalan kita lah. Betul. So kalau inilah nombornya, memang itu untuk Dr. N. Kalau itulah nombornya, itu untuk Dr. Maria. Betul. Contoh. So macam tu juga COVID ataupun virus-virus yang lain. Kalau keluar rujukan ini memang kad pengenalannya COVID. Dia bukan blend. Kalau keluar macam ni kad pengenalannya untuk Newcastle disease virus. Tak ada yang lain. So macam tu, very spesifik. So itulah cara dia dikenali dengan betul. sangat tepat. Ya, kita sebenarnya kita dalam bidang perubatan atau penyelidikan, kita dah agak maju. Kita dah, bukan agak lah, kita sangat maju. Kita boleh katakan manusia lah, memang kita ada akal dan kita makin lama kita makin improve kan. Jadi oleh itu I nak bagi tahulah untuk coronavirus ni satu dunia mengkaji benda yang sama. Jadi kita ada database, dan setiap setiap varian baru yang didapati, kita akan letak dalam database ni supaya kongsikan supaya satu dunia tahu. Sebab tak macam dulu tahun 1957 pun sebenarnya kita dah diserang oleh influenza rasa dekat Tanah Melayu, tapi cara kita bagi tahu, kita cuma keluarkan satu dibagi ordinan ke sampai surat. Okey, duduk rumah sebab sekarang ada berlaku ni lah. Dia tak sebab virus lah. Macam wabak. Berlaku wabak. Tapi sekarang ni semua ada dekat internet kan. Jadi sebenarnya teknologi kita dah maju untuk kita outsmart the virus. So yang I risaukan ialah bagaimana kita sebagai manusia untuk outsmart virus ni. So kita dah mengenali behavior dia atau karakter dia macam mana tadi. So macam mana kita kena jadi lebih pandai lah daripada mereka. Kita pun nak survive kan, mereka nak survive, kita nak survive. So kita kena fikirkan cara macam mana kita nak mengawal mereka daripada mendominasi kita punya dunia ni. You tak boleh serah diri ya, you tak boleh kata tak apalah COVID ke, tak apalah virus, you ambil lah, you tak apalah, korbankan diri you sebab you perlukan kelangsungan hidup. Tak boleh lah, sebab itu dah haram pula kan, you tidak berusaha. Sebab bila macam tu, dia tidak mati seorang betul? Betul. Dia tidak mati seorang. Sebab macam tu, satu virus bila dia menjangkiti satu sel host, bukan satu, kita ni ada berapa banyak sel. Satu sel kita boleh menghasilkan berapa banyak, mungkin beribu, mungkin berpuluh ribu virus. So bayang berapa banyak sel yang kita ada. Jadi bila kita dijadikan diri kita macam mesin jentera penghasil, means kita akan menyebarkan dengan lebih ramai. Jadi mengorbankan diri satu orang ini bukan bermaksud you mati seorang-seorang. Mayat ni macam tak baik. Tapi maksudnya begitulah, kita bukan menyakiti diri seorang-seorang. Kita sebenarnya menyebabkan kerosakan, kebinasaan yang lebih besar. Na'udzubillah. So kalau tengok mayat kan, pesakit COVID dia memang seal habis-habis. Kenapa? Sebab bila sesuatu pesakit tu meninggal, dia sebenarnya dalam badan dia dah mempunyai viral load, kita panggil viral load, ataupun populasi virus tu dah sangat banyak yang menyebabkan dia sampai dah tak boleh recover lah, tak boleh baik kan. Jadi kita assume dekat semua tubuh badan dia tu ada shed lah, viral shedding kan. Jadi sebab tu kita kena seal betul-betul, dan orang tak boleh dekat pun, apatah lagi nak cium kan. Baru-baru ni dengar video bagi tahu kematian ahli keluarga. Memang kesian lah sebab tak dibenarkan untuk melihat, sebab mungkin partikel-partikel tu boleh dihidup masuk ke dalam yang melawatnya. Jadi dah jadi host kan, macam remember tadi awal-awal kita kat virus ni adalah parasite. So dia tak hidup, dia macam robot. Bila dia dapat satu peluang baru, dia akan drastik lah. Oh, kami nak menghasilkan lagi banyak anak, lagi banyak progeny. So macam tu.
Dan simptom dia memang melibatkan kita panggil viral load lah. Viral load tu berapa banyak virus yang termasuk dalam badan. Sebab tu I linkkan dengan swab kita. Swab pertama dengan swab kedua. So kadang-kadang swab pertama you negatif, tak semestinya you negatif sebab maybe virus partikel dalam badannya tu masih sangat sikit untuk dikesan melalui analisis PCR. Tunggu, kita panggil tempoh inkubasi virus. Inkubasi itu untuk virus tu propagate lah kalau dia ada dalam badan kita. Dia akan infect, dia akan hasilkan lebih banyak anak dia. Sel-sel kita dah mula demam ke apa. So, bila swab kedua, you test, oh rupanya you positif. Sebab virus load tu dah semakin banyak. Macam tu lah. Masya Allah. Okey, sedar tak sedar dah hampir sejam ni, berapa minit lagi dah hampir sejam. Kita membicarakan topik mutasi virus dan ancaman terhadap nyawa manusia. Dan topik ini satu topik yang agak berat, tetapi satu topik yang sangat relevan pada waktu ini dan sangat penting untuk kita fahami. Kenapa? Sebab macam Dr. Maria kata, kalau kita nak berperang, kita kena fahami musuh kita. Ni kalau kita tak tahu kita nak berperang dengan orang mana, dia bawa senjata apa, kita tak akan boleh bersedia. Kita tak tahu dia bawa tombak ke, dia bawa senapang ke, dia bawa meriam gajah, kita tak tahu. Jadi sebab itu sangat memahami untuk kita, sangat penting untuk kita memahami. Dan selepas kita memahami, perlulah ada strategi. Dan masa sekarang, proses memahami ini dilakukan dengan sangat-sangat laju dan pada tahap tertinggi oleh para saintis dan juga doktor-doktor satu dunia. Dan bagi kita yang rakyat marahin, kita panggil, apa yang kita boleh buat adalah, strategi kita adalah follow kepada arahan yang telah diberikan, SOP dan everything, follow. Walaupun kadang-kadang kita tak faham, walaupun kadang-kadang kita rasa macam remeh dan benda ni tak payahlah, tak perlulah macam tu kan. Tetapi mungkin dengan kita follow dan tidak mempertikaikan itu dan ini, kita sebenarnya sedang membantu menyelamatkan, kalau tak satu mungkin lebih ramai nyawa lagi kan, insya-Allah. So I harap tadi bila I dah share macam mana mutasi itu berlaku dengan macam mana you nak baca perubahan-perubahan varian. So I harap para audience kita lebih mengenali lah, dan I akan cakap sebenarnya kajian virus sangat menarik. Sangat menarik. Tidaklah sesusah yang dijangkakan jika kita mencari sumber yang tepat untuk dirujuk. Dan yang saya kata, database yang menyimpan data-data dunia ni sebenarnya ada je, dipanggil GIS-8 rasa, GIS-AID. Boleh diakses oleh public, boleh diakses oleh public. Data, sebenarnya data tu memang banyak, memang dah ada, tapi yang I risau ni data yang mana yang you pilih untuk baca, untuk you study. Itu yang kita concern lah, yang kita, dan jangan risau, sebenarnya Malaysia sendiri ataupun specifically UPM lah, UPM pun kita dah hasilkan ramai PhD. Dr. N sendiri PhD dalam bidang microbiology. Kita ada undergraduate students dalam bidang microbiology, cell biology. Kita dah ramai sebenarnya saintis muda yang kita boleh rujuk, ataupun nak, yelah muda kan, usia mungkin muda, dia nak cari ilmu yang lebih mendalam. Jadi boleh dirujuk lah daripada kita baca sumber yang tak sahih lagi kan, and then you resource sendiri, and then you interpret data dia sendiri. Tak perlu macam kalau tengok data-data contoh populasi jangkitan varian ni di negara ni berapa macam 48 orang dijangkiti di Malaysia untuk varian ni. Okey, 200 lebih dijangkiti di US. Sebenarnya data itu bukannya misteri pun. Ia ada, dan mereka menggunakan kita panggil bioinformatics tool, untuk menganalisis data biologi ni menjadi data komputer yang lebih mudah difahami. Macam tu. Gitu ya. So sangat menarik. Jadi apa yang kita boleh nampak kat sini adalah sebenarnya ada ramai je pakar rujuk kita boleh tanyakan. Okey, oleh kerana itu kita nak tanya Dr. Maria, kalau dia nak tanya soalan, sebenarnya kita tak sempat nak go through. Ada tak soalan daripada para audience? Tetapi kalau ada yang ingin tanyakan soalan berkenaan mutasi virus, kena spesifik sebab bidang Dr. Maria ni mutasi virus dan mungkin banyak on mutasi. So kalau nak tanya tentang mutasi virus, mungkin boleh macam mana, nak email ke, boleh Facebook PM ke apa doktor? Ya, boleh ada je. Kalau nak betulkan sikit, sebenarnya bidang lebih kepada imunologi, molecular biology dan juga vaccinology lah. Vaccinology adalah pembangunan vaksin. Bila kata imunologi tu maknanya I punya bidang ialah you design ataupun virus tu, you memahami virus tu, and then bila dah masuk dalam badan you, macam mana immune system you react kepada virus tu. Jadi nak kata I pakar mutasi sangat tu tak adalah juga, tapi basic knowledge tu I dah share tadi, dan I would say sebenarnya dia tidak kompleks kalau kita cuba nak memahami mereka macam tu. Dan I can be contacted lah. I
ada je email, boleh tinggalkan email I nama penuh je, nama penuh Mariatul Kaptia @upm.edu.my. Kalau ada soalan email lah, email senang. Lepas tu sebenarnya I ada team juga kan, kita ada team I ada Dr. N, ada team Dr. N untuk dia punya Avengers ni. I ada team team I selalu emphasize kat mereka, kita punya bidang ni memang vaccine and diagnostics. So mereka ni jentera I untuk tolong educate at least yang you punya closer environment, closer surrounding. Kita tak minta untuk you menceramahkan the larger audience, sebab mungkin the larger audience ni lebih susah kita nak tackle kan, kita tak kenal kan. Jadi I punya team ni, diorang punya kawan-kawan rapat, at least ibu bapa mereka tahu macam mana vaksin tu apa, virus tu apa. Jadi bila you kenal you punya musuh, katalah virus tu, you tak takut lah sebab you kenal. And then hopefully kita sebenarnya kita akan hidup dengan mereka juga kan. Kita tak boleh bunuh pun, tak boleh bunuh. You bayangkan ya, virus tu sangat-sangat kecil, macam nak bunuh? Kalau gajah ke, kalau harimau ke, you nampak pom, you tembak mati. Tapi virus ni sangat small, dan memang kita akan datang pun the next 100 years pun kita akan hidup bersama-sama dengan jadi memahami, mengenali, memahami itu sangat penting. Jadi kita akan adakan strategi. Bila kita faham, kita tahu strategi kita, how to tackle, how to handle kita punya threat ni ataupun ancaman ini supaya dia tidak boleh menjadi suatu ancaman lagi. Okey, terima kasih Dr. Maria. Kita kalau boleh nak tanya macam-macam soalan lagi dekat doktor, tetapi memang dah lebih sejam ni. Jadi kita terpaksa end dulu untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak Dr. Maria datang hari ini, dapatkan kebenaran polis untuk hadir hari ini, sebabkan sekarang kita tak boleh nak merentas daerah. So dengan kebenaran khas untuk datang untuk berkongsi kepada anda semua, sebab kepentingan memahami bahayanya, bukan bahaya, memahami virus ini supaya kita boleh menangani keadaan ini supaya dia tidak jadi berbahaya macam mana yang kita dengar berlaku lain-lain ni kan. Jadi kita tak mahu na'udzubillah Malaysia ini sampai jadi macam negara lain yang macam teruk. Jadi kita kena faham supaya kita boleh handle, kita boleh tackle dan kita elakkan keadaan yang lebih teruk itu. Okey, jadi kita stop dulu untuk hari ini. Sebarang persoalan berkenaan dengan virus kan, berkaitan dengan virus, boleh tanyakan kepada Dr. Maria kat email mariatulkaptia at email. Ada soalan ni? Okey, ada soalan kejap at UPM. mariatulkaptia at upm.edu.my. Tetapi sebab ada soalan katanya, kan kesian pula kan. Ada soalan, subhanallah. Okey, ni kenal ni, siapa tanya ni? Kenal kawan. Siapa? Muhammad Azhar Hassan. Oh, okey. Kenal. Jadi sebelum end tu kan, kita kena tanya dulu soalan audience. Satu soalan dia tanya, apa sumbangan kita atau bagaimana cara nak pastikan virus COVID-19 ni tidak terus bermutasi, doktor? Macam mana tu? Berat soalan dia ni. Berat soalan ni, macam mana ni doktor nak jawab? Okay, thanks for the question. Okey, menghalang mutasi daripada berlaku tu sebenarnya agak impossible lah, agak mustahil. Sebab mutasi berlaku setiap masa. Terutamanya ciri-ciri virus ni, so paling virus yang keadaan yang paling mudah kita panggil virions. Virions ni dia tak ada macam tadi, ingat tak gambar yang ada macam cengkerang tu? Virions ni dia tak ada cengkerang pun. Jadi mereka sangat senang terubah, termutasi, dan mutasi ini adalah kita katakan spontaneous, spontan. Jadi kalau betul-betul nak cakap menghalang mutasi daripada berlaku itu, I rasa agak sangat sukar lah. Sangat sukar. So apa yang kita boleh buat ialah kita nak mengawal diri kita daripada terdedah kepada virus yang mutate ini. So dalam keadaan ekosistem biasa, sebelum kalau kita ingatkan sebelum berlaku COVID, dalam keadaan ekosistem biasa, virus ada juga bermutasi, tapi dia mutasi dalam host dia yang sedia ada sendiri. Contohnya dalam kelawar ataupun dalam ayam. So memang ada, tapi bila ekosistem ini terganggu, maka mutasi ini boleh berlaku. I rasa kalau penonton-penonton movie kan, mereka tahu kot cerita Contagion lah. Ada lagi satu baru cerita Korea tu, I tak tengok. Suami I suka tengok cerita macam tu. Home Alone apa tu yang bukan? Tak tahu, tapi yang macam virus jangkitan juga. Kalau tengok dekat situ,
sebenarnya asas ataupun essence dia tu betul. Dia kata kalau tengok yang kata je kan, dia kata sebenarnya virus tu datang daripada pig, lepas tu tak masak dengan cara yang betul, lepas tu dia makan, lepas tu lama-lama virus tu mutasi. Sebenarnya konsep itu ada, konsep sains itu dalam movie itu sebenarnya ada. Dan macam mana you nak tackle benda ni ialah, contohnya yang paling mudah, kalau you masak, you punya ayam ke apa, you kena masak dengan betul-betul masak. This is how you really eliminate the virus. Macam tu, tak kisahlah dia mutated ke tak mutated. Tapi I would say kita sebenarnya dalam ekosistem kita memang dah hidup bersama dengan virus yang termutasi. Cumanya dalam kes sekarang ni, untuk COVID ni lah, kalau maybe soalan dia tadi agak general, nak halang mutasi tu atau cerita pasal virus-virus lain kan. Okey, kalau nak spesifik kepada virus COVID ni, kita kena melakukan penjarakan sosial lah, penjarakan sosial. Sebenarnya penjarakan sosial tu again lah, beberapa kali dah emphasize penting supaya kalau ingat tadi yang I punya slide awal-awal tu, mutasi berlaku antigenic drift dengan antigenic shift kan. Bila antigenic drift tu satu je protein dia berubah, tapi antigenic shift ni apabila dua jenis virus masuk dalam badan dia boleh reassort. Jadi apabila kita tidak mendedahkan diri kita kepada satu mutant virus ataupun satu jenis virus ni, insya-Allah kita dapat halang, membiarkan. Again, berbalik kepada konsep virus ni, mereka macam robot lah. Kalau mereka tak ada perumah, mereka tak boleh melakukan apa-apa aktiviti pun, missionary mereka. So you boleh bayangkan kalau virus ni masuk ke dalam badan, okey, baru dia boleh berubah, mutasi. So remember, bila mutasi, untuk membolehkan virus tu termutasi, virus tu perlu mempunyai perumah. Tak kisahlah pokok ke, kalau pokok dia akan mutasi dalam pokok lah. Itu konsep virus. Itulah, lama-lama bila kena virus kan, oh macam tu. Jadi you tak nak dia mutasi, macam Muhammad Zahani tadi, tak nak mutasi virus tu berlaku, turunnya berlaku. You jarakkan diri you daripada sumber-sumber yang mungkin boleh membawa virus ini. Alhamdulillah lah, I tengok kita punya border pun kita cuba sekat. Macam tu lah. Walaupun sedih ya, sebab nak raya kan doktor, sedih kita tengok kan ada yang bapa dengan anak bapa bawa lemang kan, bagi over kawat duri tu kan. So memang sesuatu situasi yang tak mudah sebab kita kan rindu, kita dah lama tak jumpa mak yang di kampung. Tetapi kita semua kena faham, rakyat Malaysia kena faham benda ini perlu buat masa ini. Dan semakin ramai kerjasama kita untuk ada, insya-Allah semoga kita boleh elakkan daripada mutasi virus terus berlaku, penyebaran virus terus berlaku, dan kita dapat end benda ini dengan lebih cepat. Nak tambah sikit. Tambah sikit sebab yelah, tengok sekarang kan nak dekat raya, orang masa sedih kan. Kena ingat bukan kita saja yang melaluinya, satu dunia melalui dan terkesan dengan perkara ini. So kita cuba melihat dari aspek yang positif lah. So memang unfortunate lah sangat, sangat unfortunate that kita terpaksa melalui zaman pandemik ni. Walaupun dulu atau nenek kita pernah juga melaluinya. Tapi kita kena ingat, Allah pun dalam Al-Quran telah berfirman, tidak ada pun sesuatu antara langit atau di bumi yang dijadikannya sia-sia. Tak ada sesuatu pun yang Allah jadikan tu sia-sia. Mesti ada hikmahnya, walaupun kita tak nampak secara nyata apa hikmahnya kita kena pandemik ni atau COVID ke, tapi hanya Allah yang tahu. Jadi tak ada satu pun yang dijadikan oleh Allah itu antara langit dan bumi adalah sia-sia. So sama dengan virus, makhluk Allah juga mesti ada hikmahnya, insya-Allah. Terima kasih Dr. Maria. Jadi kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama, Dr. N Live Table Talk minggu hadapan, hari Isnin. Itu siri selepas raya ya. Kita akan bawa satu topik yang menarik. Kalau hari ini topik macam stres sikit, minggu depan topik dia menarik sebab kita nak bercakap tentang sesuatu yang sangat dekat di hati ramai rakyat Malaysia, iaitu omega 3, kawan atau lawan. Menarik, kita nak tahu omega 3 ini adakah dia kawan atau lawan, bersama-sama dengan Dr. N dan speaker jemputan yang khas akan dibawakan minggu hadapan pada hari Isnin jam 11 pagi di Dr. N Live Table Talk, dibawakan secara live di Facebook Nur Hidayah Ruslan atau Dr. N sendiri. Okey, terima kasih Dr. Maria. Kita akan jumpa lagi dalam siri yang sama minggu hadapan jam 11 pagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.